Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqqa al-minbar فلما رقى الدرجة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم رقى الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم رقى الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت آمين. أو كما قال. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW pada satu hari naik mimbar. Falamma raqad darajatal ula qala an-nabi SAW amin. Nabi naik mimbar, Nabi langkah anak tangga yang pertama, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Ini hadis dia. Jabir bin Abdullah, dia cerita dekat kita. Dia kata satu hari Nabi SAW nak naik atas mimbar, nak berkhutbah. Nabi baru langkah satu step, satu anak tangga mimbar, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Summa raqqa tsaniyah, Nabi naik anak tangga yang kedua. Faqala amin. Nabi berhenti, Nabi kata amin. Summa raqqa tsalitsah, Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi berhenti. Faqala amin. Nabi kata amin.
Apa yang dibuat oleh Nabi SAW ini menarik perhatian sahabat-sahabat ada sebab selalu tak macam tu. Tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni sememangnya pun satu orang manusia yang apa juga cakap dia, tingkah laku dia, perbuatan dia, keputusan dia, apa juga menjadi perhatian semua orang. Bukan sahaja menjadi perhatian para sahabat dia, bahkan apa juga yang Nabi kata direkodkan dan menjadi hadis yang menjadi perhatian kita hari ini. Di antaranya yang kita baca pada malam ini, kata Jabir bin Abdullah. Dia kata Nabi SAW nak naik mimbar. Dia naik satu anak tangga, dia berhenti, dia kata amin. Dia naik anak tangga kedua, dia berhenti, dia kata amin. Dia naik anak tangga ketiga, dia berhenti, dia kata amin. Bila habis semua, sahabat tanya Nabi, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar Tuan ada kata amin salasa marrat, 3 kali tadi. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, 3 kali naik duk kata amin, naik duk kata amin. Ni apa benda? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma raqaitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam. Faqala Jibril, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Nabi kata cerita dia macam ni. Tadi ni bila aku langkah naik mimbar anak tangga yang pertama, aku naik saja, Jibril mai pada aku. Jibril kata kepada aku, syaqiya 'abdun. Jibril kata celaka satu hamba manusia. Adraka Ramadan fansalakha minhu. Ramadan mai ke dia, kemudian Ramadan berlalu begitu sahaja, walam yughfar lahu. Dia tidak diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ni aku nak naik mimbar, tadi aku naik anak tangga pertama, Jibril mai. Jibril kata dekat aku, Jibril kata syaqiya 'abdun, celaka satu manusia, satu hamba Allah yang dia ni berpeluang menerima kehadiran bulan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan mai daripada hari pertama sampai hari 30. Ramadan berakhir, Ramadan berlalu, walam yughfar lahu. Dia tak diampun dosa oleh Allah. Sepatutnya Ramadan menjadi bulan keampunan dosa. Sepatutnya 30 hari ataupun 29 hari puasa dalam bulan Ramadan ini adalah masa-masa untuk kita minta ampun Allah atas dosa-dosa kita. Ada manusia, Jibril kata, dia terima kehadiran Ramadan daripada first Ramadan, daripada satu Ramadan sampai habis Ramadan. Dia macam dia juga. Dia berdosa, Allah tidak ampun dosa dia sepanjang Ramadan itu. Celaka orang ini. Faqultu amin. Nabi kata, lepas Jibril habaq macam tu dekat aku kata amin. Nabi mengaminkan apa yang Jibril kata itu. Memperkenankan apa yang Jibril kata itu. Kemudian aku langkah naik anak tangga yang kedua mimbar. Summa qala Jibril. Jibril kata, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril kata lagi kepada Nabi SAW, celaka satu manusia, celaka satu hamba Allah yang ada mak dan bapa. Aw ahadahuma, ataupun dia ada seorang aja, ada mak saja ataupun ada bapa saja. Falam yudkhilahul jannah, tetapi adanya mak bapa yang tua ini tidak menyebabkan dia masuk syurga. Dia tak peduli ke mak dia, dia tak peduli ke pak dia, dia tak peduli ke ibu bapa dia, dia tak jaga, sedangkan itu peluang untuk dia buat pahala, sedangkan itu peluang untuk dia tambah kebajikan dia di sisi Allah. Dia buat tak peduli ke orang tua ni dua-dua orang. Celaka dia. Mati orang tua tu pergi duk teriak bergulin di atas kubur. Orang tua tu ada, dia tak peduli ke orang tua tu.
Dia semayang bagus, dia ibadat bagus, dia mengaji bagus. Cuma masalah dia tak peduli ke mak pak dia. Ada orang macam ni. Oh, semayang cantik, mengaji cantik, ilmu agama cantik, dengan mak pak tak peduli. Tak ada rasa belah kerentuh. Tak ada teringin dalam hati nak berjasa kepada orang tua. Sampai mati orang tua tu, hilang satu peluang untuk dia buat pahala, untuk dia mencari syurga. Celaka orang ini. Jibril kata. Faqultu amin. Nabi kata, lepas Jibril habaq macam tu, aku kata amin. Summa qala Jibril. Bila naik anak tangga yang ketiga, membar Nabi itu, Jibril kata, syaqiya abdun zukirta indah walam yusalli alaik. Jibril kata, celaka juga satu manusia yang apabila orang sebut nama engkau, orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaik, dia tidak selawatkan engkau. Kita tambah satu lagi. Selawat ni kalau boleh, bukan kepada Nabi sahaja, tapi kepada keluarga Nabi juga. Dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasal apa? Nabi cukup sayang keluarga dia. Kan kita baca satu hadis baru ni, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar daripada rumah dia pergi ke pasar, satu pasar Yahudi. Dia panggil pasar Bani Qainuqa. Dia panggil satu suku Yahudi. Lepas itu Nabi balik daripada pasar itu, Nabi pergi di laman rumah. Nabi pergi di laman rumah anak dia Fatimah. Di laman rumah Nabi panggil. Nabi kata, Aina Lukang. Aina Lukang. Lam kaf'ain. Lukang ni maksud dia budak nakal. Nabi mai berdiri di depan rumah, di halaman rumah Fatimah. Nabi kata, Aina Lukang. Mana dia Lukang? Mana dia cucu aku budak nakal ni? Nabi dia dengan cucu dia macam tu. Lari keluar mai Hussein, cucu dia. Lari keluar mai ketua ayah ni. Nabi pun pegang, dukung, cium cucu dia. Nabi doa. Nabi kata, Ya Allah, kasihilah cucu aku ni dan kasihi orang yang kasihi dia. Banyak hadis kalau kita nak cerita tentang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, faqultu amin. Aku kata amin apabila Jibril bagi tahu dekat aku tiga perkara itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab dia Adab Al-Mufrad. Tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Tetapi Imam Bukhari tulis satu kitab, nama kitab tu Adab Al-Mufrad. Di dalam kitab itu dia masukkan hadis yang kita baca tadi. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali tiba Ramadan, Nabi akan ambil 10 hari akhir untuk i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan 10 las Nabi banyakkan masa i'tikaf di masjid. Falamma kana al-'am allazi qubida fihi, Abu Hurairah kata pada tahun yang Nabi nak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'takafa 20 yawman. Nabi i'tikaf 20 hari. Hadis ni nak beritahu dekat kita, kata kita ni makin tua kena makin tambah ibadat.
Dia nak abang yang tu. Nabi SAW sendiri, waktu-waktu biasa, Nabi ambil 10 hari iktikaf. Tapi menjelang hari wafat, am allazi qubida fihi, tahun yang dicabut nyawa Nabi padanya, Nabi ambil 20 yauman, 20 hari Nabi iktikaf. Maknanya, maksud hadis ni apa dia? Kita lagi duk meningkat umur, lagi kena tambah amal ibadat kita kepada Allah. Kena. Tak cukup tuan-tuan. Hak kita duk buat dah tu tak cukup. Tak padan dengan umur hak Tuhan bagi ke kita. Tuhan bagi kita sampai malam ni umur 50, 60, 70. Kalau kita semak balik, kita muhasabah balik, kita cek-cek balik. Kalau dihimpun-himpunkan balik, betul-betul ibadat kita pada Tuhan ni berapa hari? Satu semayang 5 minit, sehari semayang 5 waktu, baru 25 minit. Tak sampai setengah jam. Tuhan bagi 24 jam. Tak sampai setengah jam. Bagi orang yang baca Quran hari-hari, tambah sikit lagi. Bagi orang yang tak tinggal semayang duha, semayang witir, tambah sikit lagi. Tapi tambah pun tak banyak mana. Tak sampai 2 jam pun. Daripada 24 jam Tuhan bagi kat kita, tak sampai 2 jam pun yang betul-betul kita pulang balik syukur kita kepada Allah. Tak sampai 2 jam pun satu hari. Katalah 2 jam, sebulan baru berapa jam, setahun baru berapa jam, 50 tahun umur kita baru berapa jam. Diambil jumlah jam itu jadi hari, berapa hari aja kita ibadat, sedangkan 50 tahun umur Tuhan bagi. Tak cukup. Menyedari tidak cukupnya ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tumpang umur kita duk meningkat, tumpang kederat Tuhan bagi dekat kita ni ada lagi, tumpang sihat duk ada ke kita lagi ni. Jangan dilepaskan Ramadan ini begitu sahaja. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Jundaban yaqul ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailah aw lailataini, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Al-Aswad, dia kata, aku dengar Jundab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Kata Jundab, ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gering, Nabi sakit kuat menjelang wafat Nabi. Waktu Nabi sakit kuat itu, falam yaqum lailah au lailataini. Dalam tempoh Nabi gering kuat, sakit kuat menjelang wafat ni, 1 atau 2 malam sahaja yang Nabi tak bangkit tahajud. Bukan waktu sihat. Waktu betul-betul ishtakan Nabi ni, maksud Nabi sakit menjelang wafat. Waktu Nabi uzung yang teramat sangat ni, dalam keadaan uzung yang teramat sangat ni, Nabi miss semayang tahajud 1 lailah au lailatain. 1 atau 2 malam. Tak boleh nak gagah. Kita dalam keadaan sihat pun tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Salim an abihi radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajul fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamannaitu an ara ru'ya فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كالطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع
Faqassastuha ala Hafsah. Faqassathu Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah. Law kana yusalli min al-lail fakana ba'du la yanamu min al-lail illa qalila. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Salim. Salim ni dia ni tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia cucu Sayyidina Umar. Nama dia Salim. Dan tengok. Sahabat-sahabat Nabi. Kaum keluarga Nabi. Dan even kebanyakan orang Arab pada hari ini. Mereka ni kira nama lagu sepatah-sepatah lagu tu ya. Umar, anak dia nama Abdullah, cucu dia nama Salim, macam tu ya. Kita tiga patah. Kita tiga patah. Dia macam tu. Pasal apa? Pasal tiga patah pun panggil sepatah je. Kan? Muhammad apa-apa tiga. Panggil mat ya. Buat apa duk membaziang lagu tu? Buat sepatah senang. Kan? An Salim an abihi radhiyallahu anhu qal. Daripada Salim, dia cucu Sayyidina Umar. An abihi, daripada bapa dia. Bapa dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ataupun dipanggil Ibnu Umar. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, dia kata kana ar-rajul fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata menjadi kebiasaan di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada masa Nabi itu ada, depa mimpi apa pun pergi cerita dekat Nabi. Kebiasaan depa. Malam ni mimpi apa, esok pergi cari Nabi, cerita kat Nabi. Fatamannaitu an ara ru'ya, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata aku pun teringin, dia kata bilalah aku nak dapat satu mimpi bagus, nak pergi cerita dekat Nabi. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita, kata sahabat-sahabat Nabi ni kalau boleh pergi bercakap dengan Nabi tu, Allahu Akbar. Kemuliaan. Anda pernah dengar cerita Anas bin Malik, sahabat Nabi? Dia khadam Nabi 10 tahun. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari, bagi tahu dia ada kata 9 sanawat, 9 tahun, ada kata 10 sanawat, 10 tahun. Dia jadi khadam Nabi. Tiap helai rambut Nabi hak luruh dia ambil simpan. Anas bin Malik, setiap helai rambut Nabi hak luruh tu dia ambil simpan. Kerana itu kemuliaan. Lepas wafat Nabi SAW, dia di antara sahabat yang panjang umur. Umur kat 100 tahun baru mati Anas ni. Orang ramai jumpa dia, orang tahu cerita dia 10 tahun jadi khadam Nabi. Dia banyak merekodkan, meriwayatkan hadis daripada Nabi. Selain daripada tu, orang duk bertanya dia apa lagi benda istimewa? Rambut. Orang ni minta selai, orang ni minta selai, sampai tinggal selai dekat dia. Dia tak mau bagi dekat siapa pun. Dia kata, inilah satu-satunya kenangan aku dengan Nabi. Dia simpan. Dan satu riwayat cerita kata apa, dia pesan kepada anak murid dia, Al-Bunani. Thabit Al-Bunani, nama anak murid dia. Kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, tuan-tuan jumpa nama ni. Thabit Al-Bunani, anak murid kanan dia. Dia pesan dekat Al-Bunani. Dia kata, aku mati esok, masa nak ke bumi aku, buh ni rambut Nabi hak selai ni, buh bawah lidah aku. Simpan aku sekali dengan rambut ni. Sepakat semua ulama tanpa ada satu yang membangkang bahawa Nabi SAW itu daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada keberkatan dia. Dan boleh sesiapa juga mengambil tabarruk. Daripada perkataan berkat ni, tabarruk, mengambil berkat daripada Nabi. Ataupun daripada mana-mana juzuk
tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia duk tengok ni orang-orang yang senior pada zaman dia, orang tua-tua pada zaman dia. Bila ada satu mimpi baik sikit, duk cari peluang, duk cari kesempatan. Nak pergi cerita dekat Nabi. Nak bagi Nabi dengar mimpi mereka tu. Nak suruh Nabi ta'bir mimpi mereka tu. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bapa kepada Salim, cucu Sayyidina Umar ini, dia ni pun dia kata, tamannaitu, maksudnya aku pasang angan-angan. Aku bercita-cita. Tamannaitu an ara ru'ya. Kok-koklah sekali aku dapat peluang. Satu mimpi cantik punya. Aku Nabi cerita dekat Nabi. Fa'aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku dapat peluang tu, mimpi bagus ni, aku akan kisahkan, aku akan ceritakan benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syabban, dan pada ketika itu aku ni ghulam, budak lagi, syabban, belia lagi, aku ni masih muda pada ketika itu. Fa kuntu anam fil masjid, satu hari aku tidur di masjid, terlena di masjid, yakni ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Faraitu fi naum, aku tengok di dalam mimpi aku, dia kata. Ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar ni. Aku tengok di dalam mimpi aku, ka'anna malakaini akhazani fazahababi ila nar. Aku mimpi ada dua malaikat mai ambil aku, bawa aku ke neraka, dia kata. Dia mimpi macam tu. Aku mimpi dua malaikat ni mai bawa aku pergi ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun kat Tayil bi'ri. Dia kata yang aku lihat neraka ini, dia macam satu lubang besar, macam lubang telaga, dia kata. Ni yang dia nampak dalam mimpi dia. Yang kata neraka ni, dia kata dia macam satu lubang. Macam satu lubang tu, macam mana lubang telaga, macam apa dalam tu penuh dengan api. Wa idza fiha unas, bila aku tengok dalam tu ada beberapa orang manusia, qad araftuhum, sebahagian aku kenal. Dia kata, tengok Allah dia ni, nampak orang kenal. Faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar. Bila dia tengok macam tu, dia kata, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada api neraka. Tiba-tiba dia kata, falaqiyana malakun akhar, mai satu malaikat lain pula. Mai pula dia pi dibawa oleh dua malaikat. Tiba-tiba mai pula satu malaikat lain. Faqala li lam tura faqasastuha ala Hafsah. Bila dia nampak malaikat ni mai, malaikat ni kata dekat dia, tak apa, jangan duk bimbang, ini tak ada apa-apa, ini bukan hang, ini orang lain. Maka dia cerita mimpi dia ni kepada Hafsah. Hafsah ni siapa? Isteri Nabi. Hafsah ni siapa? Anak Sayyidina Umar. Hafsah ni siapa? Hafsah ni adalah kakak kepada Ibnu Umar. Kakak dia, Hafsah, jadi isteri Nabi. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, selepas aku cerita kepada Hafsah, Hafsah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar cerita Hafsah, isteri dia, kakak kepada Abdullah bin Umar yang mimpi ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah. Nabi kata, Abdullah ni satu orang yang sangat beruntung. Lau kana yusalli minal lail, kalau sekiranya dia semayang malam. Dia mimpi tak ada untung apa, tapi kalau dia isi masa malam itu dengan sembahyang, ni'ma Abdullah, beruntung Abdullah ni. Maksudnya apa? Nabi SAW nak bagi tahu, yang bagus itu apa dia? Bangkit sembahyang, bukan tidur mengharapkan mimpi. Pasal Abdullah ni kan awal tadi, dia kata, tamannaitu, aku bercita-cita, aku duk pasang angan-angan, kalaulah aku boleh dapat satu mimpi, aku nak pergi cerita dekat Nabi.
Nabi Kenan dia sikit. Nabi kata apa? Ni'mar rajul Abdullah. Nabi kata Abdullah ni satu orang yang sangat beruntung. Kalau apa? Lau kana yusalli minal lail. Kalau dia isi malam dia semayang. Bukan tidur mengharapkan mimpi. Tapi dia lebih beruntung kalau waktu malam itu diisi dengan sembahyang. Bila Nabi komen macam tu, kakak dia Hafsah pergi habaq dekat dia. Hang tahu tak, hang punya cerita aku dah habaq dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, hang ni kalau hang isi malam dengan sembahyang lagi bagus daripada hang duk teringin nak mimpi. Kata hadis tu, dia kata, fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Selepas daripada kejadian itu, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, waktu malam diisi dengan sembahyang, tidurnya sedikit sahaja. Dia yang kata sahabat Nabi tu, banyak tu ya Nabi tegur. Tukang terus kehidupan dia. Kalau dulu dia jadi satu orang yang tidur dan mengharapkan mimpi, bila Nabi tegur kata dia jadi satu orang yang beruntung, kalau dia isikan malam dengan sembahyang, bubuh full stop terus kepada tidur. Dia isikan malam dia dengan sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Malam ni sudah berapa Syakban? 19 kah? 19 Syakban ke apa? Aku tak silap. 18 ke 19 Syakban. Maksudnya apa? Ramadan is around the corner. 10 hari lagi. Panjang umur, kita jumpa Ramadan ini. Jangan kita jadi orang yang disebut oleh Jibril alaihissalam tadi, syaqiya abdun, celaka satu manusia yang Ramadan mai dekat dia, Ramadan berlalu meninggalkan dia, dia kekal satu orang yang berdosa, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat balik apabila Aisyah tanya Nabi, Aisyah kata, ya Rasulullah, kalaulah ditakdirkan Allah saya jumpa dengan Lailatul Qadar, apa saya nak buat pada malam itu, pada Lailatul Qadar itu? Saya patut buat apa? Nabi kata, kamu berdoalah kepada Allah banyak-banyak. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha mulia. Minta kepada Allah, engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi keampunan kepada orang. Fa'fu anni, kalau seorang, ampunkanlah aku. Dan kita dalam sembahyang tarawih, ini di antara doa yang diulang-ulang sebut oleh imam. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang ma'thurah, yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah menjelang malam-malam Ramadan. Kita manfaatkan benda ni, semoga Ramadan kali ini menjadikan satu penebus dosa kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk 4. Nurul Ihsan juzuk 4 muka surat 195. Muka surat 195. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, kita sampai di ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari yang menghimpun Allah akan kamu bagi hari yang berhimpun, iaitu hari kiamat. Ni ayat yang kita baca malam ni, ayat 9 surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita beringat tentang hari mahsyar. Hari mahsyar ni maksudnya hari semua orang akan dihimpunkan di satu tempat yang dipanggil mahsyar. Himpun satu tempat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perjalanan hidup kita. Kalau kita tengok balik, perjalanan hidup kita ni bermula daripada alam arwah. Dalam di peringkat roh. Belum dijadikan dalam kandungan mak kita.
Quran bagi tahu, Tuhan sudah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Qalu bala syahidna. Roh kita masa duduk di alam arwah mengaku depan Tuhan, bala, betul, memang kami hamba dan engkau Tuhan kami. Syahidna, kami naik saksi atas benda ni. Kita lahir ke dunia. Sebahagian daripada kita disambut kelahiran dengan azan dan iqamah. Daripada beranak keluar mai kecil, sampailah kita besar, sampai kita reti dengan 2 kalimah syahadah. Kecil-kecil tak reti apa. Makin besar, makin besar, makin besar, makin reti dengan 2 kalimah syahadah yang mensabitkan Islam kita. Bila kita sudah tahu kata kita ni orang Islam, kita kena cari ilmu. Ini tak dapat tidak. Kita kena kenai yang kata iman dan tauhid, kena kenai. Kita kena tahu kata kita ni orang Islam, kena beriman kepada Allah. Kita mesti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita mesti menjauhkan diri kita daripada syirik. Kita mesti belajar macam mana cara nak beribadah dalam Islam. Ini perjalanan hidup kita. Cuma masing-masing kita, masing-masing orang ni tak samanya dari segi bila mula. Ada orang dia mula kenai iman dan tauhid seawal umur 5-6 tahun. Kenailah. Ada yang mula kenai tentang iman dan tauhid umur dah 35 baru kenai. Ada. Manusia ni bila dia nak mula tu? Dia nak mula reti kata dia ni orang Islam. Dia mula nak reti kata Allah tu Tuhan dia. Dia mula nak reti kata dia bila mengaku Islam, Quran dan hadis tu mesti jadi pegangan dia. Bila dia nak mula reti tu? Tak sama antara satu orang dengan satu orang. Alhamdulillah kita ditakdirkan beranak di bumi Malaysia. Satu bumi yang ada kekurangannya tetapi banyak kelebihannya. Ni Malaysia kita ni negeri yang banyak, yang ada kekurangan. Tapi banyak kelebihan dia. Islam kita boleh dengar di sana sini, di Malaysia ni. Boleh dengar Islam di sana sini. Mujur, kita tak dilahirkan di Turki. Kalau kita dilahirkan di Turki, negeri yang telah diporak-perandakan oleh Kemal Atatürk, kalau kita ditakdirkan beranak di sana, tak tahu kita ni jadi apa lah ni. Quran tak tahu baca, ibadat kacau kita ni. Lah baru nak tengok balik Islam. Baru nak kenal balik Islam. Baru nak pergi cari sekolah-sekolah yang mengajarkan Islam. Berapa generasi yang telah dikorbankan oleh sistem Kemal Atatürk ni. Kita syukur pada Allah kita dilahirkan di bumi bertuah ini. Satu tempat di mana Islam ni boleh kita dapat di mana-mana sahaja. Bukan sahaja di sekolah yang dimuqarrarkan, disilibuskan pengajian Islam, pendidikan Islam. Bahkan di luar ni tuan-tuan, langkah 2-3 tapak jumpa satu banner. Langkah 2-3 tapak jumpa satu poster. Langkah 2-3 tapak jumpa satu pemberitahuan tentang program agama. Kita aja nak pergi ke tak mau. Yang tu ya. Kalau kita pilih untuk nak pergi, kita memilih untuk nak belajar ilmu. Kita nak belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang nak menjauhkan diri daripada syirik, tentang cara beribadah. Kita nak semayang macam mana. Kita nak pergi Mekah, nak buat haji macam mana. Dalam bulan Ramadan, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Itu semua ilmu. Syaratnya apa dia? Ilmu mesti sumber dia Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah panjangkan umur kita dan Allah nak izinkan kita, kita akan tengok tanda-tanda kiamat yang disebut dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panjang umur, kita akan tengok tanda-tanda kiamat kecil dan kita akan tengok tanda-tanda kiamat besar. Alamatus sughra dengan alamatul kubra. Lagi Allah panjangkan umur kita, kod-kod Allah nak bagi kita peluang, kita boleh melihat kemunculan Al-Mahdi. Yang sabit kedatangan dia di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita tak dan anak kita, cucu kita. Dan tengok yang dikatakan Dajjal, macam mana dia. Keluarga kita, kalau sekiranya panjang umur, kita akan dan tengok turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita akan dan tengok Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit di sebelah barat. Ini semua benda yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Kalau sekiranya kita tak dan tengok, anak cucu kita akan tengok. Dan kita akan lalui satu benda yang semua orang pasti akan lalui, ialah tentang hisab amalan di mahsyar. Ni hak kita jumpa dalam hadis ni. Yang kata mahsyar ni, cerita di mahsyar ni cerita apa? Yang Quran kata yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan himpun kamu semua di hari perhimpunan. Apa benda nak jadi di mahsyar ni? Apa benda? Satu, al-mizan. Ni semua kita dengar. Kita dengar esok tuan-tuan, setiap manusia akan tengok benda ni. Islam ke, tak Islam ke, hidup zaman Nabi Adam ke, hidup zaman Nabi Muhammad ke, umat Nabi Muhammad sedangkan tak pernah tengok Nabi Muhammad ke, kita akan tengok benda ni. Yang kata al-mizan, neraca ni, hak nak timbang amal kita ni, lagu mana neraca ni. Al-Haud, yang dikatakan telaga Nabi, yang Nabi SAW kata ada manusia, kalau tuan-tuan ada ustaz-ustaz duk mengajar buku kulit merah tu, apa, wasiat agama nasihat, wasiat iman nasihat agama, apa ada satu buku Nasih Ulwan punya buku tu. Saya tengok ada ustaz-ustaz duk mengajar buku tu di masjid-masjid. Buku tu kalau tuan-tuan tengok last sekali, di muka belakang sekali, dia bawa main hadis cerita tentang ada kumpulan manusia yang di mahsyar esok dia nak mendekati Al-Haud ataupun telaga Nabi. Dia nak mendekati, tiba-tiba dia halau. Dalam buku tu, hadis di muka belakang tu. Dia nak pergi dekat, dia tengok orang lain boleh duk kerumun di telaga Nabi, duk minum air daripada telaga Nabi. Dia nak pergi, dia kena halau. Pasal apa dia kena halau? Dan minta supaya kita tak masuk dalam golongan kena halau ini. Wal'iyazubillah. Kita akan tengok dengan mata kepala kita di mahsyar esok ni, yang dikatakan sirat, ataupun dalam hadis sebut al-jasru. Al-jasru, sirat, titi ni. Kita akan tengok dengan mata kepala kita sendiri macam mana yang dikatakan syafaat Nabi. Keseronokan orang yang dapat syafaat Nabi. Keseronokan orang ni apabila dia dalam kepayahan, dia dalam keadaan yang complicated, dia dalam keadaan yang terdesak, dia dalam keadaan tiba-tiba Nabi bagi syafaat dekat dia, Nabi tolong dia. Kerana pertolongan Nabi, kerana syafaat Nabi itu, dia boleh lepas daripada kepayahan itu. Kita akan tengok benda ni disebut dalam Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita akan tengok benda ni, syurga neraka. Yang kata syurga tu macam mana, yang kata tempat nikmat dia, apa nikmat yang ada dalam dia. Yang kata neraka ni tempat azab ni, apa azab yang Allah sediakan dalam neraka itu, kita akan tengok. Dan di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni apa dia, berdasarkan hadis Nabi yang sahih, dia kata manusia apabila selesai urusan hisab ini, yang nak pergi syurga sudah ke syurga, yang nak kena masuk neraka sudah di neraka, maka pada ketika itu tidak ada kematian lagi. Dalam hadis Nabi SAW ditunjukkan dalam bentuk, dalam simbol seekor kambing dibawa mai di satu tempat dan disembelih kambing itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, itulah kematian. Kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Maksudnya apa? Tidak ada lagi kematian selepas itu. Maknanya apa? Maknanya manusia yang masuk syurga khalidina fiha abada. Dia di syurga selama-lama.
Makna dia apa? Makna dia manusia yang ditakdirkan Allah mati kafir. Mereka ni akan masuk neraka khalidina fiha abada. Mereka akan duduk di neraka selama-lama. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kerana tidak ada kematian lagi. Kerana kematian sudah mati. Ini semua benda yang disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Yang ayat kita baca, ayat 9 surah At-Taghabun sebut tadi. Ayat bunyi simple saja. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari di mana hampa akan dihimpun pada hari yang manusia dihimpun. What is that? Orang hari ini kata. Itulah kiamat. Itulah mahsyar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Yuqalu aina al ummatul ummiyatu wa nabiyuha fa nahnu al akhirun al awwalun. Atau kama qala hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata kita adalah umat yang akhir tetapi mula-mula dihisap. Tuan, bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan daftar haji 10 tahun lepas. Tak dapat lagi tahun ni. Kalau ikut jadual 10 tahun lagi. Daftar 10 tahun lepas. 10 tahun lagi baru nak dapat. Satu mai satu orang dia kata nak pergi kat tahun ni, saya adalah boleh tolong dah. Kalau Allah Ta'ala izin saya boleh tolong. Tahu minggu depan mai sorak dapat. Dapat pergi haji. Bukan dapat lepas daripada neraka. Dapat pergi haji. Bukan dapat disegerakan hisab di mahsyar. Pun seronok tak tahu nak abang dah. Tuan-tuan boleh bayang dah. Kita ni duk kena tahap di mahsyar, tiba-tiba syafaat Nabi menyegerakan kita dihisab dan menyegerakan kita ke syurga. Oh, tak tahu nak abang tuan-tuan. Ada satu orang sahabat boleh tolong kira bicara macam mana akan boleh pergi Mekah awal daripada tarikh yang dijangka ke pun seronok tak tahu nak abang. Duk cadang nak buat kenduri pergi Mekah ni sembelih kambing sekong je. Tengok-tengok depan awal sembelih 5 ekor. Seronok pasal boleh pergi Mekah awal. Tak ada apa tuan-tuan. Kalau kita tak pergi tahun ni, kita pergi 5 tahun ke depan pun tak ada apa. Kalau kita mati sebelum dan pergi pun, Tuhan tak salahkan kita. Sebab kita daftar 10 tahun dulu. Pun dapat pergi seronok. Tuan-tuan, boleh bayang tak keseronokan orang yang duduk di tempat matahari sejengkai atas kepala. Peluh sampai di paras pinggang dan sebagainya. Tiba-tiba syafaat Nabi. Pertolongan Nabi mai petik dia. Pergi cepat hisap, cepat ke syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini yang dikatakan hisab amalan. Dan lebih beruntung kita ni pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kata nahnu akhirul umam. Kita ni, Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata kita ni semua ni adalah umat akhir. Umat Nabi Adam dah mai berapa lama dulu. Umat Nabi Nuh, Idris, sampailah Nabi Allah Isa alaihi salam. Berapa ramai mereka nu. Mereka dah mati lama dah mereka nu. Kita ni baru mai. Nabi Muhammad kata, tetapi wa awwalu man yuhasab. Tapi esok kita dihisap dulu daripada mereka. Kau nak kira dari segi adil dah apa yang Tuhan bagi kat kita? Oh, sekadar Isman marah benda ni. Sekadar Isman boleh tepuk meja. Dia kata, ini tidak adil. Pasal apa yang mereka ni mati, mereka ni umat kemudian mati lewat masuk kubur sat aja nak pergi hisap mereka dulu. Ni yang kami duduk dalam kubur lama dah ni, ini tidak adil. Sekadar Isman tak puas hati. Tapi apa dia nak buat? Kerana ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat macam ni pasal apa? Pasal dia sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang Nabi, kita tak sayang Nabi. Apa hal dengan kita ni? Nabi SAW kata, yuqalu, dikata di mahsyar esok ni, dikata oleh satu suara yang berkata, dia kata, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Dia kata, mana dia umat kepada Nabi yang ummi di atas dunia dulu? Siapa dia Nabi yang ummi? Nabi Muhammad SAW. Apa maksud Nabi yang ummi? Maksud dia apa?
Tak mengaji sekolah, tak tahu tulis, tak tahu baca. Tetapi istimewa. Tak tahu tulis, tak tahu baca. Tetapi ada sifat fatanah. Sifat bijaksana. Yuqalu, dikata di mahsyar esok, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Mana dia umat kepada Nabi yang di atas dunia dulu ummi. Mana dia? Kita pakai angkat tangan menyacak dia tu. Nabi kata, fanahnul akhirun al-awwalun. Kitalah umat yang akhir di dunia ini. Tetapi awal dihisab di hari akhirat esok. Tuan-tuan, yang ni saja cukup untuk kita terima kasih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'dhi salati, Allahumma hasibni hisaban yasira. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tashuku. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada Aisyah. Kata dia, aku selalu dengar Nabi SAW berdoa di akhir sembahyangnya. Aisyah, dia isteri Nabi. Bila Nabi sembahyang di rumah, sembahyang sunat dan sebagainya, dia kata, aku selalu dengar Nabi habis sembahyang, Nabi doa. Di antara doa yang Nabi selalu amalkan, Nabi tak tinggal ni apa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi SAW minta, ya Allah ya Tuhanku, hisablah aku ini dengan hisab yang mudah. Nabi sendiri takut kok saat lagi hisab dia disusahkan di akhirat esok. Nabi minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah hisab aku di hari akhirat esok. Aisyah kata, falamman sarafa, apabila Nabi habis sembahyang, qultu, Aisyah kata, ya Nabi Allah. Dia kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Apa dia yang kata hisab yang mudah tu, apa dia? Yang sampai tiap-tiap kali lepas sembahyang duk minta supaya Allah mudahkan hisab. Apa benda mudah hisab itu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura fi kitabih fayatajawaza anhu. Hisab mudah itu ialah Allah Subhanahu wa taala tengok rekod amalan kita. Mai dekat Tuhan, an yanzura fi kitabih. Allah tengok kitab rekod amalan kita, fayatajawaza anhu. Tuhan lepas kita. Itu mudah. Ada orang dapat habuan tu, Tuhan tak pergi cari masalah dengan dia. Bila dibentangkan, itu sebab dia panggil al-arad. Ain, ra, dad. Al-arad. Al-arad maksudnya pembentangan. Presentation. Bila sampai turn kita, giliang kita pi dipresent, dipersembahkan rekod amalan kita. Kalau orang yang mendapat hisab mudah ni, Tuhan tengok rekod amalan dia, pi, alhamdulillah. Pi Mekah, Madinah, pi shopping, pi satu beg bawa balik 5 beg. Sampai-sampai di airport Jeddah ni, ya Allah, dia tak cek apa. Tak timbang pun. Bawa main-main dia dah bawa, jalan cepat. Hisaban yasira. Yang tu pun seronok dah. Kalau timbang, penyakit. Dia doa abang kat kita ni, lebih sekilo berapa nak kena bayar, hang punya lebih berapa kilo nak kena bayar. Oh, leceh. Ini tak langsung ni. Tak tahu pasal apa. Yang kata custom immigration dia, airport punya orang apa, tak tahu apa hal itu. Hisaban yasira. Bank kita tu dia mana? Malaysia pergi. Selamat, roh. Cepat jalan.
Kita ni tak berjalan, lompat macam spring, pergi masuk ke Baitul Mal, sonok. Itu baru terlepas barangan yang beli di Mekah Madinah. Tuan-tuan boleh bayang tak di mahsyar ni, tempat yang semua manusia susah ni, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, ayyanzurallahu fi kitabih. Allah tengok rekod amalan kita, dia tengok, fayatajawaza anhu. Tuhan kata pi. Allahu akbar. Ni yang dikatakan hisab yang mudah. Nabi kata dekat Aisyah. Nabi kata, innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak. Aisyah, Nabi kata, siapa juga pada hari itu, pada hari mahsyar itu, siapa juga yang apabila rekod amalannya dimunaqasyah, rekod amalannya ditengok satu-satu, buka, patah balik, tengok balik, buka, patah balik, tengok balik, siapa yang kena macam tu punya hisab, Nabi kata halak, jahanam dia. Nabi kata, tengok berasa macam okey, lepas tengok balik. Dia buat apa tahu tu ni, tengok. Nakai ni dia ni habis. Nabi SAW kata lagu tu. Dan Nabi kata, wa kullu ma yusibul mu'min bi yukaffiru Allahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukah tashukuh. Nabi kata tak apa. Nabi kata, apa juga musibah yang menimpa kita masa di atas dunia, dia mengkifaratkan dosa-dosa kita. Sekalipun kita cuma terpijak syaukah, terpijak satu duri aja, berapa banyak dosa kita dikifaratkan kalau kita sabar atas musibah yang menimpa itu. Nabi kata tak apa. Dalam nak menjalani kehidupan kita di atas dunia ni, kalau kena susah payah sikit sebanyak, sabar tu mengkifaratkan dosa-dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan mahsyar, bagaimana gelutnya suasana di mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 9 surah At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, iaitu sebut olehmu ya Muhammad, hari yang Allah himpun akan segala kamu berhimpun di satu tempat pada hari kiamat, sekalian orang dahulu dan orang yang kemudian, daripada manusia dan jin dan segala isi langit dan bumi, dan seorang dengan amalannya, dan orang yang menzalimi dengan orang yang dizaliminya. Ada semua itu. Tak boleh tengok dia ni itu ni tukang aku ada sebelah kita. Tengok aku duk kerja elok-elok, dia pergi bagi surat tukang kat aku, dia ni aku tak lepas ni, aku mengadu kat Tuhan lagi ni. Jumpa balik di mahsyar ni. Jumpa balik. Ni yang kata Allah Subhanahu wa taala nak settle benda ni di kalangan sama-sama manusia. Tentu pernah dengar hadis Nabi SAW cerita tentang keadilan Allah di mahsyar ni. Nabi tidak cerita kepada dalam bentuk manusia, tapi cerita dalam bentuk kambing sama kambing. Nabi kata satu kambing semasa di atas dunia sudah tanduk kambing yang lain. Di hari akhirat esok, Allah panggil kambing yang kena tanduk ni, suruh tanduk balik. Nabi kata, apabila dia tanduk balik, kawan tu lagu tak sakit, lagu duk geli saja. Pasal apa? Oh, teringat balik. Atas dunia dulu, masa dia ni tanduk, dia ni ada tanduk. Dia ni nak tanduk balik, dia tak ada tanduk. Bila dia tanduk, dia main geli saja. Tuhan tumbuhkan tanduk untuk dia tanduk balik, nak balas balik apa yang dia buat di atas dunia dulu. Adil Allah ni sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan takut. Siapa-siapa yang rasa dia kena zalim di atas dunia ni, sana tempat untuk menuntut keadilan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, zalika yaumut taghabun. Ini baru main nama surah yang kita baca ni. Firman Allah, zalika yaumut taghabun. Demikian itulah hari rugi segala kapiang. Itu dia yang kata taghabun ini. Orang kapiang, orang zalim, orang jahat, orang yang buat naya orang, itulah hari kerugian dia. Dia duk ingat apa yang dia buat di atas dunia ni, dia lolos, dia lepas semua. Oh, pipi di sana rupanya tak lepas. Dia kena balas balik atas kejahatan dia, atas kezaliman dia, atas apa juga yang dia buat tak kena ke orang, dibalas balik. Maka rugilah dia pada hari itu. Firman Allah, wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi
wa yudkhilhu jannat. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan beramal dia akan amalan yang saleh, nescaya mengkafarah Allah daripadanya akan segala kejahatannya dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Mana-mana orang yang masih hidup di atas dunia ni, dia beriman kepada Allah, dia buat amal saleh. Mana-mana silap dia buat, Tuhan iris, Tuhan delete, Tuhan padam kejahatan itu. Pasal apa? Pasal kebaikan yang dia buat, maka memadam kejahatan dia. Tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Kekal sekalian mereka di dalam syurga itu selama-lama. Zalikal fawzul azim. Bermula yang demikian itu ialah menang yang sangat besar di hari akhirat, yakni bagi orang yang beriman. Kan kita baca bahawa ni hadis Nabi kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi kata dunia ni dia menjadi jail, menjadi penjara kepada orang yang beriman. Orang beriman, orang bagus, orang semayang, orang mau kepada agama, kena masuk jail. Wa jannatul kafir, orang kafir, orang jahat, orang zalim, bermaharaja lela di atas dunia ni. Inilah hakikat dunia. Akhirat adalah tempat pembalasan yang sewajarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah menang besar bagi orang yang beriman. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Dan segala mereka yang kufur dan yang dusta mereka akan segala ayat Quran. Ulaika ashabun nar khalidina fiha. Ini Tuhan punya style. Dia habaq orang yang beriman, dia habaq syurga. Dia habaq orang kafir, dia habaq neraka. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang kufur, engkar, mendustakan ayat-ayat Quran. Ulaika ashabun nar. Mereka ahli neraka. Khalidina fiha. Kekal mereka di neraka itu. Ma asabah min musibatin illa biiznillah. Dan tiada kena seseorang akan sesuatu musibah atau bala melainkan atas izin Allah dan qada'nya. Kita atas dunia ni, apa juga musibah kena kat kita itu sudah tertulis. Jangan duk bebai, jangan duk jadi tak tentu punca. Benda tu kena, kita terima. Hakikat dia, benda ni Tuhan dah tulis. Mungkin nak naikkan derajat aku. Mungkin Allah nak mengampunkan sebahagian daripada dosa aku. Mungkin Allah nak test aku. Tak ada apa-apa. Tuan-tuan pernah dengar cerita satu tabi'in. Nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Cerita duk main banyak ni yang lambat habis hayat ni yang masalah dia. Tapi bila tak cerita, dia tak syur. Dia kena cerita. Sa'id bin Jubair, dia ni satu tabi'in. Dia, tuan-tuan, hebatnya Sa'id bin Jubair ini, kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, ada 147 hadis riwayat dia. Sa'id bin Jubair ni, tabi'in ini. 147 hadis riwayat dia ada di dalam Bukhari dan 78 ada di dalam Muslim. Sa'id bin Jubair ni satu tabi'in yang diiktiraf oleh semua. Dia anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Nama yang cukup top zaman Nabi. Sampai orang pernah pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud, pergi nak tanya satu hukum kepada dia. Abdullah bin Mas'ud tanya orang yang main ni. Dia kata, di kampung hampa bukankah ada Abdullah bin Jubair? Pasal apa tak tanya dia? Sampai macam tu. Untuk guru dia, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi. Dia ni tabi'in, dia tak jumpa Nabi. Selepas daripada wafat Nabi, bila orang jumpa Ibnu Mas'ud nak pergi tanya tentang agama dekat dia, dia tanya hamai daripada mana? Daripada kawasan yang Sa'id bin Jubair duduk. Dia kata, awak tak tanya Sa'id bin Jubair. Maknanya itu apa? Satu endorsement, satu pengiktirafan daripada tok guru dia kepada dia. Dan dia ni diterima sebagai satu orang yang sangat faqih, sangat saleh, satu orang yang ahli ibadah yang cukup hebat. Tapi orang yang bagus macam ni, macam Sa'id bin Jubair ni, tuan-tuan, apa kesudahan dia? Apa kesudahan Sa'id bin Jubair yang kita cerita hebat dia ni?
Yang hadis dalam Bukhari ada sampai 147, dalam Muslim ada 78 hadis, anak murid kesayangan dan yang sangat dipercayai oleh Abdullah bin Mas'ud, satu orang yang sangat saleh, sangat faqih, sangat kuat beribadah. Apa jadi kat dia tuan-tuan? Dia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ditangkap oleh Hajjaj yang pada masa itu menjadi governor di Iraq, di Baghdad. Dia ditangkap pasal apa? Atas satu tuduhan kerana dilihat sembahyang di belakang Ali Zainul Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia ni? Ali Zainul Abidin ni siapa dia ni? Cucu Sayyidina Ali. Maknanya apa? Cicit Nabi. Dia dilihat sembahyang di belakang Ali Zainul Abidin, sembahyang di belakang cicit Nabi. Sedangkan ini dituduh sebagai Syiah. Kerana mata orang pernah tengok dia semayang di belakang cicit Nabi, yang dituduh, kata Syiah, dituduh. Dia ditangkap dan diheret ke hadapan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan boleh baca cerita ni dalam banyak buku, ada keluar cerita ni, dialog di antara dia dengan Hajjaj ni. Sepanjang perjalanan nak bawa dia pi ke depan Hajjaj tu, sepanjang perjalanan tu berhenti aja semayang, zikir, Quran dan sebagainya. Bila sampai di depan Hajjaj, Hajjaj tanya dia, dia kata, aku nak tanya hang nama apa? Aku nak tanya hang di antara 4 khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, hak mana paling bagus? Dia tanya dia soalan bodoh macam tu. Dia kata semua bagus. Hang bagi tahu betul-betul Hajjaj ni. Pasal Hajjaj mendengar tohmahan mengatakan dia ni Syiah pasal dia sembahyang di belakang Ali Zainul Abidin. Nak suruh dia jawab kata Ali paling bagus, hak lain tak bagus. Nak suruh dia jawab lagu tu, dia bukan macam tu. Dia ditohmah, dia dituduh. Dia kata semua bagus. Hajjaj kata kat dia, hang jangan main-main dengan aku. Hantar apa aku boleh buat dengan hang. Aku boleh hantar hang ke neraka. Hajjaj kata kat dia. Dia kata kalau betul, dia kata Tuan boleh hantar saya ke neraka, saya dah sembah Tuan lama dah. Tuan Tuhan. Dia kata, oh jawab lagu tu. Masalah besar. Dia kata Sa'id bin Jubair ni dia jawab macam tu. Dia kata apa hal yang duduk tuduh aku? Aku bukan Syiah pun. Dia kata, aku semayang di belakang Ali Zainul Abidin. Dia ni cicit Nabi. Dia cucu kepada Sayyidina Ali. Apa hal yang duduk tuduh aku macam-macam ni? Butalah aku kena macam ni. Dia marah. Dan akhir, cerita dia panjang. Akhir, dia dihukum bunuh. Sebelum dipancung dia ni, dia doa. Dia kata, ya Allah, jadikanlah aku mangsa terakhir kepada Hajjaj ni. Dia kata, tuan-tuan, pancung-pancung tergolek kepala dia. Seminggu lepas itu, Hajjaj yang tengah sihat, segar bugar ni, tiba-tiba jadi sasau. Benar ni dicatatkan dalam buku-buku sejarah. Hajjaj yang terkenal hebat sejarah dia ni, seminggu selepas dia bunuh kau ni, tengah duduk elok-elok, tiba-tiba jadi sasau. Sasau ni macam mana? Dia duduk tang ni, dia lari tang tu dia lari pergi sana. Dia duduk nampak bayang Sa'id bin Jubair nak bunuh dia. Itu yang kata sasau. Keadaan bertambah teruk. Di sini ada beza riwayat. Satu riwayat kata 2 minggu selepas itu, dia mati dalam keadaan gila. Satu riwayat kata sebulan selepas itu, dia mati dalam keadaan gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu Sa'id bin Jubair. Ni yang kita duk cerita ni. Di antara benda apabila dia kena ni, dia sebut ayat ni, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Maka tidak akan kena satu orang itu akan sesuatu musibah balak melainkan dengan izin Allah, dia kata. Bila dia dah kena macam tu, dia ada di depan satu pemerintah zalim yang nak ambil tindakan nak bunuh dia, dia sebut ayat ni. Ma asaba min musibah, tidak akan menimpa satu musibah pun dekat kita ni illa biiznillah, melainkan Allah izin benda tu jadi. Aku redha dengan apa juga ketentuan Allah. Punya hebat yang kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan balak dengan qada Allah,
nescaya hidayah Allah akan hatinya bagi sabar atasnya. Mana-mana manusia yang dia beriman kepada Allah, ditimpa musibah apa pun, dia reda dengan musibah yang Allah bagi dekat dia. Allah Subhanahu wa taala akan bagi lagi petunjuk kepada dia. Firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala dengan tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuhan tahu semua, tuan-tuan. Tuhan tahu semua. Tuhan bagi kemenangan kepada Dr. Mursi di Mesir, itu dalam pengetahuan Tuhan. Next episod yang akan datang, apa nak jadi dekat dia, Tuhan tahu dah, kita tak tahu. Kita tak tahu adakah dia boleh kekal sebagai presiden untuk satu tempoh masa, kita tak tahu. Ataupun ada pihak nak pergi bunuh dia ke apa, kita tak tahu. Kita hanya boleh doa, minta Allah Subhanahu wa taala pelihara orang baik macam dia ni. Dr. Mursi, sesatunya orang yang kedua yang menjadi pemerintah, yang memerintah wilayah ataupun negara yang hafaz Quran selepas daripada Ismail Haniyeh di Palestin. Dia orang yang kedua. Satu orang hebat. Satu orang yang dari segi agamanya tidak ada pertikaian. Satu orang yang menjalani kehidupan pemimpin yang nak mengambil contoh Nabi sebagai idola dia. Orang macam ni naik. Dia nak duduk berapa lama, apa nak jadi dalam episod yang akan datang, semua Allah tahu dah. Ada dalam tulisan Allah. Kita tak tahu, ni doa aja, minta kebaikan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan taatlah kamu akan Allah, taatlah akan Rasul. Junjung segala suruh dan tegahnya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Dan jika berpaling kamu daripada taat Allah dan taat Rasul, hanya saja atas Rasul kami itu menyampai yang nyata sahaja, dan hisab kamu atas kami. Tuhan suruh kita taat Allah, suruh kita taat Rasul. Jangan duk marah Rasul tak ada sebab. Pasal apa? Pasal Rasul ni balag. Dia kerja menyampaikan. Jangan duk marah dia. Ustaz-ustaz hari ni buat kerja Rasul. Mai baca ayat Quran, mai baca hadis Nabi, mai habaq benda hak betul yang Allah dan Rasul suruh. Jangan marah ustaz. Jangan marah. Jangan piduk kata macam-macam kat dia. Pasal selagi mana hak dia bercakap tu Quran, hak dia bercakap tu hadis, dia hanya menyampaikan. Hak dia duk tambah tai dan sebagainya, hak tu dia jawab. Selagi mana hak dia duk habaq tu Quran, hadis, tidak terkeluar daripada landasan itu, jangan marah dia. Bahkan dengar apa yang dia kata. Ini yang Tuhan bagi tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Bermula Allah Taala Tuhan, tiada Tuhan sebenar-benar melainkan Ia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah hendaklah kamu bergantung, bertawakal wahai segala orang yang beriman. Kita tawakal pada Allah. Tuan-tuan tengok apa yang jadi di Syria. Kalau dulu cerita Palestin, hari ini cerita Syria. Kan bila pihak-pihak Al Jazeera, pihak-pihak berita antarabangsa pergi ambil gambar, kalau hak beriman ni, komen dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja dia keluar di mulut dia. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, Allah lah yang menjadi pelindung kami. Cukup. Kami dah pasrah. Kami dah duduk dalam keadaan Allah aja yang boleh tengok kami. Tuan-tuan, kena bunuh sekampung. Baru ni, 2 minggu lepas ni, dekat Hims. Hims. Ha, Mim, Sad. Hims. Tak jauh pun daripada Damsyik. Tak jauh pun. Ada 200 kubur sahabat Nabi di Hims. Bandar Hims ini. Termasuk kubur Khalid Al-Walid. Satu orang yang cukup hebat jasa di dalam sejarah perkembangan negara-negara Islam. Tentera Bashar al-Assad pergi serang penduduk kampung yang tidak ada senjata. 60 keluarga dibunuh sekaligus. Saya tengok update yang terkini ini, bilangan yang mati yang diketahui tidak pasti. Lebih kurang dah 16,000 orang. Islam bunuh Islam. Masya Allah. Islam bunuh Islam. Tak gaduh orang bukan Islam, tak gaduh musuh, tak gaduh apa. Sama-sama Islam ni pergi cari satu hal, pergi cari satu pasal untuk nak menghalalkan pembunuhan sama-sama Islam. Apa benda ni?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata apa? Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Bahawa setengah daripada isteri kamu, setengah daripada anak kamu, mereka menjadi musuh kamu. Tuhan beritahu. Dalam kehidupan kita, dalam dunia ni, kadang-kadang jadi macam ni. Jadi macam mana? Azwaj dengan aulad. Isteri dengan anak. Kadang-kadang jadi musuh kita. Apabila kita nak kepada Islam, bini tak mau. Dia duk jadi pengacau, duk jadi penghalang kepada kembalinya kita untuk Islam. So Islam pada awal-awal dia kata apa? Nak menikah tengok dulu. Tengok dulu nak menikah ni syarat-syarat apa yang kena ada kepada satu isteri. Pasal apa? Dia bukan sahaja nak jadi isteri kita. Dia nak jadi mak kepada anak kita. Tengok. Last Nabi kata apa? Fazfar bizatid din taribat yadak. Nabi kata banyak syarat yang hang kena tengok. Tapi agamalah yang menjadi keutamaan. Pasal apa? Agama dia elok bahagia hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila tak reti agama ni, susah. Bila pilih bini, tak reti agama. Oh, susah. Sakit kepala ni, Allah saja yang tahu. Kerenah yang dia bagi main ni, Allah saja yang tahu. Tapi kalau dia reti agama, dia beramal dengan agama dia reti itu, mudah banyak kita ni. Pasal apa? Pasal agama awal-awal perintah dia suruh taat kita, suruh dia pembetul kita. Kalau kita tak betul, dia menjadi komplement, pelengkap kepada rumah tangga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dalam hadis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kita baru baca hadis ni Masjid Sultanah Bahia. Hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata Huzaifah, qala Umar. Dia kata satu hari Umar Al-Khattab. Dia kata, ayyukum yahfazu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Umar satu hari duduk depan sahabat-sahabat ni. Masa dia jadi khalifah. Nabi dah wafat dah. Abu Bakar dah wafat dah. Dia jadi khalifah. Dia bangkit berdiri depan. Dia kata, ni aku nak tanya hampa. Ayyukum yahfaz. Kalangan hampa ni ada siapa yang ada hafal ataupun ada ingat hadis daripada Nabi SAW fil fitnah, tentang fitnah. Ada siapa-siapa pernah dengar Nabi bagi tahu kata tentang fitnah ni apa? Uzaifah kata, ana. Saya ada ingat satu hadis daripada Nabi tentang fitnah. Apa dia? Dia kata, qala Huzaifah fitnatur rajul. Fitnah satu laki-laki itu fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Huzaifah kata Nabi bagi tahu satu laki-laki dia akan terfitnah. Fitnah ni maksudnya uji. Dia akan kena uji dengan 4 benda. Apa dia? Dia akan diuji fi ahlihi, keluarga dia. Anak bini dia. Dia punya lah mau Islam, bini tak mau pakai tudung. Habis. Dia punya lah mau Islam, anak duk buh rambut kala balik main rumah. Oh, sakit ni tak tahu nak abang. Sakit sampai korak-korak dalam badan ni. Sakit. Tegung, tunjuk muka. Tegung, bini kita, mak mereka lompat main jadi lawyer tak gaduh bayar duit. Main-main dia nak lawan dengan kita. Kita tegung elok-elok. Kita panggil kakak. Kakak main duduk saya. Dengar ayah nak cakap. Kakak sayang ayah tak? Dia tak apa. Ayah tanya macam ni. Tak, kakak jawab. Kakak sayang ayah tak? Sayang lah kita. Kalau kakak betul sayang ayah. Ayah minta kakak pakai tudung. Apa-apa ni tak habis-habis. Tudung. Apa-apa bagi keluar habis. Kita kata mai duduk. Ayah cakap tak habis. Tak, ayah dia ulang cakap yang tu lah 10 kali, 1000 kali pun dia ulang yang tu. Lawyer mai. Lawyer masuk mai apa bang? Tak habis-habis budak tu baru nak balik mai rumah abang dia buat macam ni. Saya pedak lah dengan abang ni. Dia main macam tu. Ni lawyer ni. Tak ada bayar duit. Bila jadi lawyer nak melingkup anak. Nabi kata apa? Huzaifah beritahu. Huzaifah kata Nabi ada sebut. Nabi kata fitnatur rajul. Fitnah satu laki-laki fi ahli. Keluarga dia menjadi fitnah dia. Duk main mengaji, duk apa, duk bagi. Belakang orang duk cakap.
Hang tak tahu tu anak dia. Oh. Satu ekor pari mai atas belakang kita ni. Kita cantik dah ada anak ni. Kita nak bercakap kat dia, kita nak terang kat dia, tak boleh, tak masuk dalam hati dia. Lagi cantik, dia ada ilmu. Dia kata pula kat kita, dia kata, ayah macam dia tu satu serabut dengan saya. Ayah tak pernah, ustaz di surau di masjid tak pernah habang ke? Ni apa nama Nabi duk sakit kepala dengan Abu Talib buat menakan. Dia pun tahu. Nabi duk sakit kepala dengan Abu Talib buat menakan dia sampai nak mati, tak mau nak ikut dia. Bapa dia pergi duk dengar benda ni. Fahamlah apa yang duk sakit kepala dengan saya. Buat apa? Ikut suka saya lah. Saya nak pergi syurga akan neraka. Dia buat cakap tangan duk angkat dua-dua gitu. Yang ni Huzaifah kata apa? Nabi ada beritahu. Nabi kata fitnatur rajul, satu ujian kepada laki-laki itu fi ahlihi, keluarga. Sakit. Wa malihi, harta benda. Baru hidup senang ni dalam setahun dua ni. Dulu sebelum senang macam lah ni masjid, surau, mengaji, ceramah cantik. Setahun dua ni sejak jadi senang ni tak main lah. Orang tanya mana kita, kawan kita dulu hanya ada yang pakai apa nama Nissan Sunny apa. Sunny apa, dia bukan Nissan Sunny lah. Dia pakai Bentley. Apa dia? Bentley apa? Van ke? Van apa? Bentley bukan van. Kereta Bentley. Dia kata aku tak nak dengar kereta tu. Hang tak nak dengar tu dia pakai lah ni kata. Tak ada dah. Masjid tak main dah. Pasal sibuk. Menjaga duk pukul naik tak dah. Fitnah kepada satu lelaki ni pasal apa? Malihi, hartanya. Wa waladihi, anak-anak. Fitnah tuan-tuan. Wajari, Nabi kata kadang-kadang jiran menjadi fitnah dia. Jiran sebelah rumah, dialah yang buka cerita tak elok pasal kita. Orang tak percaya pun dia jiran kita. Kata ni jiran dia cerita. Jiran cerita ni kira dia carry weight. Orang putih kata dia bawa satu, orang percaya. Dia carry weight bila bawa cerita. Keluarga kita, abang kita, kak kita, adik kita, mak kita, ayah kita. Kalau cerita, orang percaya. Walaupun tak betul, orang percaya. Yang kadang hampir tanya abang dia pun condemn dia. Tu dia tuan-tuan. Padahal, hak abang kata tu tak betul. Tetapi oleh kerana dia abang, dia carry weight. Nak melingkupkan nama kita. Jiran pun sama je. Dia duduk tepi rumah kita. Dia cerita, takkan tak betul. Kacau. Dia kata cakap agama yang kuat ni, aku nak abangkan pukul 7 baru dengar duk gosok gigi. Tak bayar subuh. Kawan yang dengar ni gosok gigi pukul 7. Dia kata pukul 7 duk khiang tu pukul 7. Tu apa? Tu baru gosok gigi lah. Takkan sembahyang subuh jadi tak gosok gigi. Mengarut ni tak sembahyang subuh ni. Tuan-tuan. Orang dengar dandan dia kata apa? Patut. Kena percaya dah. Pasal apa? Pasal jiran yang cakap. Huzaifah kata Nabi beritahu benda ni akan menjadi fitnah kepada satu laki-laki. Umar Al-Khattab, dia dengar lagu tu. Dia kata apa? Bukan itu yang aku maksudkan. Aku nak dengar cerita fitnah lain. Itu kecil. Pasal apa? Yukaffiru has-salah was-saum was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau itu fitnah itu Nabi dah bagi tahu. Nabi kata dia boleh dikifaratkan. Dosa hak sikit-sikit macam ni pasal anak, pasal keluarga, pasal bini, pasal harta benda, pasal jiran ni, kalau sekiranya dia ni satu orang yang semayang kuat, dia satu orang yang puasa kuat, satu orang yang sedekah kuat, satu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia cantik, dia mengkifaratkan dosa-dosa yang sikit-sikit ni. Aku nak dengar cerita hak lain. Dia kata, hak lain tu kena pergi Masjid Sultanah Bahia. Baik. Kemudian hadis sambung-sambung ayat. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya isteri kamu, anak-anak kamu kadang-kadang jadi musuh kamu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu maaf dan kamu musafahah, shake hand, suluh dan berdamai, dan kamu ampun, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni lagi amat kasih sayang. Itu dia.
Tuhan kata apa? Benda-benda macam ni tuan-tuan, kita dengan anak-anak, dengan isteri, kalau ada masalah ni, bermaaf-maafan. Settle benda ni within family members. Settle. Tuhan suruh buat apa? Watasfahu. Shake hand balik. Walaupun kita ayah, shake hand. Kita kata ayah minta maaf. Mungkin ayah cakap tadi keras sikit kot. Ayah minta maaf, tapi kakak tolonglah. Apa yang ayah kata tadi, kakak pertimbangkan. Macam tu balik kita pergi. Dia pun slow down balik. Itu agama suruh. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lagi sekali Tuhan kata, hanya sahaja harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah, bala, pencubaan daripada Allah ke atas hamba-Nya. Adakah sabak kita ataupun bebal kita ni? Ataupun kita ni satu orang yang syukur akan nikmat Tuhan, yang kurnia dengan pelihara hak akan keduanya. Adakah kita satu orang manusia yang bersyukur bila dapat anak, macam mana cara kita didik anak kita? Belum dia masuk sekolah menengah, kita make sure dia boleh baca Quran. Itu tanggungjawab kita. Belum masuk sekolah menengah, Quran mesti dah boleh baca. Kena, tanggungjawab kita. Pernahkah kita buat benda tu? Pernahkah kita tasmak bacaan Quran anak kita? Panggil abang. Abang cuba baca ni. Buka satu Quran ni. Abang baca. Ayah nak dengar. Pernah tak kita buat lagu tu? Oh, tak pernah. Ada orang tuan-tuan. Dia dengan anak ni kadang kita tengok. Ya Allah. Buat jadi macam ni. Anak tak pernah cium tangan dia. Tak pernah cium tangan mak bapak ni. Bercakap. Ayah duduk sini. Anak dia cakap. Anak tengok sana. Tapi duduk cakap dengan ayah. Tengok sana. Kita tengok benda macam ni tuan-tuan, terasa pada hati ni. Awak jadi sampai macam ni. Cium tangan pak, tak pernah. Ni duk ada sekali kita, duk ada pak dia, duk ada kawan-kawan 2-3 orang dah, dia duk ada. Dia boleh main salam dengan kita, dia langkah pak dia. Dia salam dengan orang lain, dia tak salam dengan pak dia. Dia langkah, pergi ke tu eh. Dia tanya balik pak dia, kata ada masalah ke dengan anak eh? Tak ada pak dia ni, memang macam ni 3 suku. Pak pula jawab macam tu. Pak jawab macam tu. Kita tanya, ada masalah kan dengan anak ni? Dia kata tak ada apa dia ni, memang 3 suku. Bagi. Kita pun tengok 3 suku. Communication anak dengan bapa ni totally breakdown. Langsung tidak ada komunikasi. Dia boleh share ni, dia skip bapak dia. Allahu Akbar. Ini yang dimaksudkan oleh ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang fitnah kepada kita. Firman Allah, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Ta'ala pada sisinya pahala yang sangat besar di akhirat esok. Kalau kita jaga anak kita cara agama mau, pahala besar. Dan janganlah menghilang pahala itu dengan sebab bimbang kepada anak dan harta. Jangan sampai kita ni pergi jadi apa dalam Quran surah Al-Humazah dia kata apa? Allazi jama'a malan wa 'addadah. Dalam surah Al-Humazah kita baca semayang-semayang kita ni apa Tuhan kata? Orang-orang yang bermasalah ni allazi jama'a malan. Orang yang himpun harta wa 'addadah, duk bilang. Ni spesies Haji Bakhil ni. Ada berapa duk bilang, lagu duk bilang. Derma tak mau bagi sedekah, tak mau bagi apa tu, dia duk bilang hari ni berapa isu nak jadi berapa, bulan depan berapa, ujung tahun nak jadi berapa. Yahsabu anna malahu akhlada. Pasal apa yang dia pergi jadi haji bakhil ni, pasal apa? Yahsabu, pasal dia menyangka, pasal dia mengira anna malahu akhlada, harta dia akan kekal. Dia duk ingat lagu tu. Cari dia nak ada banyak dah, nak lagi. Hala kebaikan tak mau dah. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal dia duk ingat kata harta ni akhlada, khulud. Kita baca tadi. Orang-orang yang masuk syurga, orang-orang yang masuk neraka ni khalidina fiha. Khalidi, khulud. Akhlada, sama perkataan. Dia duk sangka harta dia ni kekal. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Oh, Tuhan kata kalla, dak sekali-kali. Kalau hang duk ingat kata harta yang hang cari ni akan kekal, kalla, dak sekali-kali. Tuhan kata. Sebaliknya apa? La yumbadhanna fil hutamah. Sebaliknya kerana perangai hang tu, hang akan dihumban ke neraka hutamah.
Tuan-tuan, kita duk baca ayat ni selalu, pernahkah kita tahu makna dia lagu tu? Bulan puasa kali ni kita nak baca dan kita nak tengok makna dia sekali, supaya ada sikit peningkatan pada kita ni. Firman Allah, wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah itu ganjaran pahala yang besar bagi orang yang jaga anak, harta dan sebagainya dengan cara yang Allah mahu. Fattaqullaha mastata'tum. Maka takut olehmu akan Allah dengan dengan sekuasa-kuasa kamu. Kita ni disuruh taat Allah ni sekadar yang kita mampu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'u wa anfiqu. Dan taat olehmu akan suruh Allah dan belanjalah olehmu pada jalan agama Allah. Khairan li anfusikum. Itu baik bagi kamu dunia akhirat. Ni bulan puasa nak main ni, kalau Nabi dia macam mana tuan-tuan? Dia ni ajwadun nas. Aisyah kata Nabi ni ajwadun nas. Dia ni satu manusia yang paling ajwad, paling generous, paling pemurah. Dan pemurah Nabi ni dapat dilihat dalam bulan Ramadan. Nabi sedekah ni macam rih al-mursalah, macam angin yang berlalu. Nabi pemurah, tapi bila main Ramadan lebih pemurah lagi. Begitu. Firman Allah, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang pelihara kan bakhil dan tamak dirinya, maka bermula mereka itulah yang dapat menang dengan syurga. Siapa yang boleh kontrol kedekut dalam diri dia, dia tak kedekut sangat. Siapa yang boleh kontrol sifat kedekut dalam diri dia, dia orang yang berjaya. Tuhan kata, in tuqridullah qardan hasanah yudha'ifhu lakum. Dan jika kamu bagi utang akan Allah, akan utang yang baik, yakni dengan sedekah dan belanja dengan kerana keredaan Allah, yakni dengan hati yang baik, nescaya mengganda Allah akan dia bagi kamu daripada 10 ganda pada 1. Maksudnya 1 Tuhan bagi 10. Sampailah kepada 700 ganda pahala, bahkan di Mekah 100,000 ganda pahala. Itu dia. Tuhan ni buat satu baik, bagi 10 pahala. Bahkan dalam kes-kes tertentu bagi 700 pahala. Bahkan ada kes Allah bagi tak tahu berapa jumlah pahala dia di sisi Allah. Tuhan dia ganda. Kita buat salah, satu dosa. Buat baik, satu baik, 10 pahala dia bagi. Ini yang Tuhan kata dalam ayat ni. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yudha'ifhu lakum, menggandakan bagi kamu. Wa yaghfir lakum, dan mengampun Allah bagi kamu barang yang dikehendaki. Wallahu syakurun halim. Allah Ta'ala Tuhan yang amat syakur, yakni dia balas taat hamba dia dengan kebaikan, dan Allah itu halim, yakni tidak gopoh di dalam menyeksa orang yang buat maksiat. Allah tak pernah salah dalam mengambil tindakan. Tak pernah salah. Tindakan Allah betul semua. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang tahu benda gaib dan benda yang tersembunyi, dan juga benda yang nyata. Al-Azizul Hakim. Tuhan yang amat mulia dan amat menang atas semua perkara. Lagi amat hakim, bijaksana pada perbuatannya. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah At-Talaq Madaniyah. Surah At-Talaq Madaniyah cerita tentang rumah tangga, menikah boleh jadi bercerai-berai. Kita dah buat gazet bulan lepas kan, cerita Barirah ni. Barirah dengan suami dia ni macam mana. Laki punya sayang dekat bini ni, dekat Barirah ni. Barirah ni punya tak mau kat laki dia. Oh, kacau. Kita akan tengok kes-kes seumpama tu dalam surah yang akan datang. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadat di bulan puasa. Doalah sama-sama kita supaya kita mendapat kebaikan Ramadan yang akan datang nanti. Maafkan saya kalau ada salah silap selama saya mengajar di sini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati bil haqq
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.